Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti permulaan kepesatan teknologi ICT di Malaysia. Kedua, mengenal pasti keberkesanan ICT kepada rakyat Malaysia. Ketiga, mengenal pasti pendedahan tentang penggunaan ICT di Malaysia. Pengenalan. Teknologi maklumat ini mula berkembang pesat pada tahun 1970. Pelbagai sektor industri mula bertumbuh pesat pada tahun 1970, termasuklah sektor teknologi maklumat. Antaranya, sektor teknologi maklumat yang berkembang pesat pada ketika itu ialah sektor perkomputeran dan sektor elektronik. Seterusnya, teknologi untuk pemprosesan data. Fungsi penggunaan internet yang pertama ialah sumber pembelajaran dan pengajaran. Untuk para pelajar, kita boleh menggunakan sumber internet ini sebagai bahan rujukan untuk kita membuat kerja. Kalau untuk guru-guru pula, mereka boleh menggunakan sumber internet ini sebagai bahan untuk mereka gunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua ialah penyebaran berita, tempat penyebaran berita. Sekarang ni kita dah boleh langgan surat khabar melalui internet. Kita dah tak payah pergi kedai runcit ataupun mana-mana kedai untuk membeli surat khabar. Benda ni akan menjimatkan masa kita dan akan menjimatkan duit kita. Yang seterusnya ialah tempat menganalisis data. Contohnya kalau macam dekat sekolah, sekarang ni dah ada sistem menganalisis kehadiran menggunakan internet. Jadi tak payah nak bazir kertas untuk tanda kehadiran pelajar ke sekolah pada setiap hari. Guru-guru boleh menggunakan dan mengakses menggunakan internet untuk mengisi kehadiran murid-murid. Antara kebaikan internet kepada masyarakat ialah boleh memperbaharui cukai secara atas talian, seperti contoh cukai jalan dan juga cukai pendapatan. Seterusnya, perbankan secara atas talian juga memudahkan dan adalah salah satu kebaikan internet pada kita bangsa sekarang, kerana dengan adanya internet kita boleh buat bayaran, contohnya seperti sewa rumah, kereta, loan, pinjaman, semua tu atas talian sahaja dengan menggunakan internet. Dan itu adalah salah satu perkembangan yang agak majulah untuk masyarakat sekarang. Dan antara kebaikan yang lain seperti pada waktu sekarang, pada zaman sekarang, COVID-19 masih lagi bersama dengan kita. Jadi internet ni dia memudahkan para pelajar, para guru untuk membuat kelas secara online tanpa bersemuka. Jadi itu internet sebersedikit dia menyekat jaringan COVID-19 dengan cara kita buat kelas online. Seterusnya, kanak-kanak juga, para pelajar juga dapat mengembangkan lagi. Contohnya mereka dapat banyak luangkan masa dengan tengok Google untuk search apa yang mereka belajar. Seterusnya adalah keburukan penggunaan ICT dalam kehidupan seharian. Yang pertama, penyebaran berita palsu. Social media ataupun platform internet seperti Facebook ataupun Instagram ataupun mana-mana laman sesawang yang berkaitan menjadi kawasan penyebaran palsu berita-berita yang tidak sahih. Contohnya penyebaran maklumat-maklumat yang berkenaan tentang seperti sekarang popular mengenai vaksin virus yang memberikan kesan buruk ataupun kesan sampingan yang melampau-lampau. Seterusnya, penyebaran tempat meluahkan ketidakpuashatian seseorang. Seperti contoh penyebaran fitnah. Apabila seseorang individu itu tidak berpuas hati terhadap seseorang individu yang lain,
Mereka menjadikan platform ICT ini, teknologi maklumat ini seperti Facebook, seperti WeChat, Instagram, Telegram, tempat mereka menyebarkan ketidakpuashatian mereka, seperti menyebarkan cacian dan makian mereka terhadap individu tersebut. Seterusnya, penyebaran maklumat tidak bertapis. Okey, untuk penyebaran maklumat tidak bertapis ini, contohnya penyebaran maklumat-maklumat mengenai isu-isu agama, isu-isu yang sensitif seperti penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap sesuatu kaum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, keadaan semasa perkembangan internet di Malaysia. Pertama sekali, internet berkembang dengan pesat di Malaysia dan mampu menyumbang sebanyak 18.5% kepada ekonomi negara. Statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Yang seterusnya adalah 28 juta ataupun 86% populasi di Malaysia merupakan pengguna media sosial. Statistik pada tahun 2020 ini menunjukkan perkembangan internet sangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga, urusan perniagaan dijalankan secara maya. Contohnya e-dagang, Shopee, Lazada dan banyak lagi. Akhir sekali, berinteraksi ataupun komunikasi secara maya, terutamanya sejak PKP berlaku di Malaysia kerana COVID-19. Dengan ini, semakin ramailah pengguna internet di Malaysia. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzul Nazmi bin Jafni. Saya ingin mentertakan tentang kesimpulan teknologi maklumat. Teknologi maklumat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kehidupan yang lebih selesa. Namun begitu, kita harus memanfaatkan pengetahuan kita untuk tujuan yang positif. Ini adalah untuk memastikan bahawa masyarakat dapat membangun dengan fikiran yang inovatif dan kreatif. Seterusnya ialah ICT boleh mengubah persepsi masyarakat, seperti ICT merupakan faktor penentu yang penting kepada keputusan mereka untuk menerima atau menolak teknologi ini. Penggunaan ICT dalam kehidupan memberi impak yang positif kepada kita, terutamanya memudahkan kita melakukan kerja-kerja harian. Yang ketiga ialah ICT sebagai penggerak utama ekonomi berasaskan pengetahuannya, khususnya dalam bidang industri dan infrastruktur. Seterusnya, yang keempat adalah ICT juga telah merubah masyarakat pada tahap yang paling asas, iaitu perubahan pada gaya pemikiran dan juga budaya fikir masyarakat. Dan akhir sekali ialah dengan ICT, perkembangan pengetahuan baru dapat diikuti dengan hujung jari. Terdapat pelbagai kemudahan yang telah disediakan. ICT juga dapat membantu kita mempercepat kerja dan menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih.